Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sehingga ke hari ini kita masih lagi menikmati segala nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kelapangan masa yang ada ini, insya-Allah kita menyambung kuliah kita pada malam ini dalam bab hadis, bab jangan meremehkan suatu pun kebaikan. Jangan meremehkan suatu pun kebaikan. Hadis muka surat yang ke-54. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش
فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. Hadis yang berbunyi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki telah melihat seekor anjing memakan tanah kerana dahaga. Seorang lelaki daripada Bani Israel, kan? Yang mana kisah ni, dia dalam kehausan, lalu ketika dia meminum air daripada perigi tu, dia melihat seekor anjing juga yang sedang dalam kehausan, menjilat-jilat tanah, kan? Anjing memakan tanah disebabkan kerana dahaga yang teramat. Maka lelaki itu mengambil kasutnya lalu mencedokkan air bagi anjing tersebut dengan kasut itu sehingga memuaskan anjing yang sedang dahaga itu. Kerana amal ini disebabkan kerana apa yang dibuatnya, memberi minum anjing yang dalam kehausan tu tadi, kan? Anjing yang dalam dahaga yang amat sangat tadi, maka Allah meredai baginya. Dia berdoa, lelaki itu berdoa, lalu Allah mengampunkan dosanya, kan? Lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Hadis daripada Abu Hurairah. Keterangan daripada hadis ini, hadis tersebut menerangkan bahawa ada seorang lelaki dari Bani Israel telah melihat seekor anjing yang sedang makan tanah. Dia sedang menjilat-jilat tanah kering, disebabkan kerana terlampau dahaga. Kemudian oleh lelaki itu diambil kasutnya lalu dijadikan cebok air, dijadikan gayung bekas, kan? Dicedok air tu, kan? Lalu diberi minum kepada anjing tersebut sehingga anjing itu puas. Maka dengan perasaan kasihan ini Allah membalaskan dia dengan memasukkan dia ke dalam syurga. Dalam sebuah hadis, matan hadis dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bainar rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha summa kharaja fa iza huwa bikalbin yalhasu ya'kulu as-sara' min al-'atash faqala laqad balagha hadha mislu allazi balagha bi famala'a khuffahu summa amsakahu bifihi summa raqiya fasaqal qalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran. Qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Apa maksud daripada hadis yang kisah yang sama? Maksud hadis ini, terdapat seorang lelaki sedang berjalan, Bani Israel lah, seorang lelaki daripada Bani Israel. Dia sedang berjalan lalu dia merasakan haus, dahaga yang amat sangat. Maka dia turun ke sebuah perigi dan minum daripadanya. Apabila dia keluar, terdapat seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya. Anjing bila haus, kan, terjelir-jelir lidah dia, lalu menjilat-jilat tanah, kan, kerana kehausan. Maka dia berkata, anjing ini kehausan seperti mana aku alami sebentar tadi. Dia faham perasaan bagaimana dia haus, begitu juga binatang tu merasa haus, kan? Dan disebabkan itu dia memenuhkan kasutnya dengan air
dan dia memegang kasutnya yang diisi dengan air tadi dengan mulutnya, kemudian dia memberi anjing itu minum. Dengan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Lantas qalu, di sana ada disambungkan qalu, siapa qalu itu? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Wahai Rasulullah, apa yang ditanya oleh sahabat? Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Ya Rasulullah, adakah bagi kami ganjaran jika kami ni buat baik kepada haiwan-haiwan? Bahaim makna haiwan-haiwan yang berjalan melata, kan? Maka apa jawab Nabi? Qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Apa kata Nabi SAW? Berbuat baik setiap yang bernyawa itu akan diberikan pahala. Dan dalam sebuah hadis, dalam sebuah sahih Muslim, terdapat juga sebuah hadis yang lain yang menceritakan kisah seorang wanita yang melakukan satu dosa yang besar, juga telah memberi minum seekor anjing, lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada perbuatannya, iaitu bersifat ihsan kepada binatang, kepada anjing yang sedang kehausan. Maka daripada hadis ini dapat kita fahami bahawa berdasarkan daripada kisah yang disebutkan, maka kita dituntut agar berbuat baik kepada haiwan. Kita mesti berbuat baik pada haiwan. Bukan saja tuntutan agama Islam itu supaya kita membuat kebaikan, kita menjalinkan satu hubungan yang baik sesama manusia. Hablum minan nas itu perlu dijaga, kan? 2021 dah berlalu, dah masuk 2022. Apa dosa-dosa kita dengan sahabat-sahabat kita yang lampau tu? Adakah kita masih lagi membawanya ke tahun ni, kan? Ada tak mungkin ada rakan-rakan kita yang terasa hati dengan kita? Kita minta maaf tak? Kan? Ada mungkin jiran tetangga kita yang terasa dengan tindakan kita. Kita minta maaf tak? Kan? Islam menegah menaikkan binaan tanpa izin daripada jiran sebelah. Kan? Maknanya kalau kita menghalang daripada dia menerima matahari pun tak boleh. Kalaulah disebutkan kita menaikkan binaan itu menghalang daripada dia menerima angin yang biasa diterima pun tak boleh. Itulah keharmonian dalam hidup berjiran. Jadi nak buat satu apa-apa tindakan, pastikan kita bersama-sama berbincang sesama jiran. Jadi kerana apa? Sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala sedia mengampunkan semua dosa kita. Apa jua dosa yang kita buat, selagi mana hamba Allah ini mohon ampun pada Allah, nescaya Allah ampunkan. Tetapi dosa kita, mungkin dosa saya dengan Haji Musa, dosa saya dengan Haji Nasir, kalau tak minta maaf betul-betul, Ji, saya minta maaf, saya ada terkata buruk tentang Haji, kan? Mungkin saya ada salah tanggapan pada Haji, saya minta maaf. Haji Musa kata, mam, saya maafkan mam, tak ada apa mam. Kan? Maknanya dengan datang daripada apa yang diucapkan, maknanya dia memang maafkan, kan? Jadi sebab apa? Di hari mahsyar nanti, paling banyak yang ditanggung oleh umat manusia ini, yang melambatkan kita ni semua ni, adalah sebab kerana hubungan kita sesama manusia. Orang sekeliling kita, kan? Yang kita, yalah, zaman media sosial ni, semalam pun satu hadis saya bacakan di Masjid Selat berkaitan dengan muhasabah juga. Jadi kan, zaman media sosial ni kita tengok satu-satu isu tu mudah sangat dijawab oleh ramai orang, mendapat perhatian ramai orang. Macam-macam dicakap, macam-macam boleh
dikatakan. Tetapi manusia ni, kita lupa. Sebagai orang yang beriman, kita kena ingat, apa sahaja kita buat, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap, kan? Kita boleh minta maaf kepada Haji Musa, minta maaf atas kesilapan saya, kan? Mungkin saya ingatlah apa yang saya ni ada silap. Tetapi mungkin penulisan yang kita tinggalkan di muka-muka buku, kita pun tak ingat apa yang telah kita komen yang buruk-buruk, yang mengherdik orang, yang menjatuhkan orang, yang menjatuhkan maruah orang, atau mungkin yang menyakiti hati manusia. Kita tak tahu. Dan benda itu akan kekal sampai bila-bila. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi, kan? Kita tak lama Allah jemput kita, kan? Maka tulisan itu akan kekal. Orang yang membaca itu akan tetap membaca, kan? Macam mana tu? Jadi berhati-hatilah, kan? Sebab penulisan ni dia boleh kekal berada. Jadi cek balik, kalau ada apa yang kita tulis tu mengguris perasaan mana-mana, kan, individu, orang, kan, manusia lah, hamba Allah ni, kalau kita mampu untuk memadamnya, padamlah, kan, padamlah. Dan kalau dia ada terasa dengan kita, kita ada jumpa dia, kan, ada salah kita, mohon ampun dengan dia, kan. Sebab apa? Sebab selagi mana orang yang kita sakiti itu tak ampunkan kita, selagi itulah kita tak lepas dengan dia, kan. Jadi selain itu juga, sifat kasih sayang ini terutamanya boleh kita praktikkan ataupun kita lihat Islam juga menganjurkan sifat berbelas kasihan ini, terutamanya ketika kita melaksanakan ibadah kurban, suatu kita penyembelihan, kan. Juga kita disunatkan agar mengasah pisau yang ingin kita gunakan. Dalam keadaan pisau tu mestilah tajam. Jangan disembelih binatang itu, sifat belas kasihan itu, jangan sembelih binatang tu menggunakan pisau yang tumpul. Semoga agar haiwan tersebut tidak merasa sakit. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zabha wal yuhidda ahadukum syafratah falyurih zabihatah. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kan, telah mewajibkan kita bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Bersifat ihsan kepada sesuatu. Apabila kamu membunuh, kan, maknanya ketika menyembelih itu, maka sembelihlah dengan baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah setiap daripada kamu menajamkan pisaunya, kerana ia lebih menyenangkan dan mengurangkan kesakitan haiwan sembelihan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim, kan. Itu sebahagian lagi anjuran supaya kita bersifat mengasihi kepada binatang. Menyakiti haiwan hukumnya adalah haram. Menyakiti haiwan hukumnya adalah haram, dan pelakunya akan mendapat dosa. Ini kerana dalam hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, kan, menunjukkan bahawa berbuat baik terhadap haiwan akan mendapat pahala. Berbuat ihsan kepada binatang juga akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat difahami bahawa maksud di sebaliknya, menyakiti haiwan akan mendapat dosa. Dan yang kedua,
Galakan berbuat baik terhadap manusia, kerana jika memberi minum kepada anjing pun mendapat pengampunan dosa, maka lebih-lebih lagilah besar pahalanya jika memberi minum kepada manusia. Saudara-saudara kita kan, dekat air limau, dekat Lubuk Cina, paling dekat kat mana? Taman Merdeka, Taman Cik Karim, Allah sedang uji dengan banjir, kan? Paras air naik, kan? Jadi jika berbuat kebaikan kepada binatang pun Allah berikan ganjaran pahala, apatah lagi memberi minum, memberi makan sesama manusia, kan? Sedang saudara kita diuji dengan musibah, janganlah kita sakiti lagi mereka dengan kata-kata yang tak sepatutnya. Sebaliknya, sifat orang mukmin itu menenangkan saudara mukminnya, bercakap baik, kan? Mengeluarkan kata-kata yang baik, suruh dia supaya bersabar, redha atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kan? Dan jika ada kemampuan lagi, tenaga kita kerahkan kemampuan tenaga kita turun, kan? Turut membantu apa yang boleh dibantu. Nak cuci rumah, tolong cuci rumah. Nak bersihkan apa sahaja peralatan, boleh dibantu, kan? Kalau tak ada kekuatan ke, Ustaz, Allahu Akbar Ustaz, dah nak patah pinggang ni Ustaz, dah tak mampu dah Ustaz, kata kan, buat kerja sikit pun dah sakit, dah tak boleh dah nak bangun nanti, kan? Kita ada sumber keuangan yang berlebihan. Sumber keuangan yang berlebihan. Saya tengok satu video tadi, kan? Kan dia bawakan hadiah pada jiran dia yang non muslim. Dia kata, wah, ini kalau bagi hadiah ni, kan, you punya rezeki, kan? Dia kepercayaan orang Cina ni, non muslim ni, pagi-pagi raya Cina tu dia bagi hadiah. Dia kata, ini nanti you punya rezeki 7 kali ganda, nanti 7 kali nanti dia akan ganti. Itu kepercayaan non muslim. Sedangkan apa kepercayaan kita orang yang beriman? Kan? Apa kepercayaan kita orang yang beriman? Apa dia? Apa Allah sebut dalam suratul Baqarah? Betul, Allah sebut dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul aliyyil azim. Apa dia? Cina percaya bagi sesuatu kepada mereka, kita bagi hadiah pada mereka, kan? Pada hari raya dia tu bagi hadiah, nanti kita akan dapat balasan 7 kebaikan. Sedangkan Al-Quran menyebut tak ada masa. Makna apa? Infinity, tak ada masa yang terhad pun, bagi je bila-bila. Apatah lagi ketika mana saudara kita sedang memerlukan ni, saudara kita yang ditimpa dengan musibah, yang Allah uji dengan ujian ni, banjir ke, dengan tanah runtuh ke, dengan kehilangan harta benda, rumah dirompak ke, kan? Bila kita bantu, Allah janjikan apa untuk orang-orang beriman ini? Allah janjikan dengan 700 kali ganda. Satu Allah balas dengan 700. Dan Muslim percaya satu balas 7. Itu pun satu hari tu, kan? Tapi kita ni setiap masa kita keluarkan sebahagian daripada harta kita, kan? Minggu lepas ke 2 minggu lepas saya dah anjurkan, kan? Saya dah anjurkan supaya buat. Mana balik buat. Saya percaya, kan? Saya percaya, kan, komuniti kita ni semuanya pemurah, kan? Semua dah buat dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dah buat tu diam-diam je, tak payah cakap, kan? Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan dengan 700 kali ganda. Allah nak tambahkan rezeki kita, ketika mana, kan, saudara kita sedang diuji, kita tak boleh bantu dengan tenaga, kita boleh bantu dengan wang ringgit. Jadi keluarkan sebahagian daripada harta kita. Tak payah banyak pun. 100 ringgit banyak tak pada kita? 100 ringgit banyak tak pada kita? Cubalah try 100 ringgit buat masuk pergi Tesco. Boleh bertahan tak dalam ni poket? Sekejapan Ustaz. Penuh tak troli? Nampak tak? Nilai 100 ringgit sekarang. Kan? Nilai 100 ringgit sekarang. Jadi maknanya kita cuba bantu, kan?
Tapi RM100 itu jika kita bantu, kita kumpulkan dengan sebanyaknya, dikumpul, dijana oleh semua orang, dikumpul, diberikan bantuan, banyak tak? Kalau 1 juta rakyat Melaka bantu dengan RM100, berapa Haji Musa? Haji Musa ni accounting dia lepas sikit. Minta maaf lah, Haji Musa paling depan kan, jadi ya kan, jadi 1 juta rakyat Melaka ni kalaulah dibantu dengan RM100, Allahu Akbar kan, banyak boleh dibantu kan sebenarnya. Tapi RM100 tu kita rasa banyak di sisi kita, tapi Allah nak bagi lagi banyak sebenarnya. Allah nak bagi lagi banyak. Juga dalam sebuah hadis, dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khaitan lirajuli minal ansar fa iza fihi jamal falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarafat 'aynahu fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha zifrahu fasakata faqala min rabbin hadzal jamal faja'a fata minal ansar faqala huwa li faqala alla tattaqi Allah fi hadhihi al-bahimah allati malakaka Allah iyyaha fa innahu syakkan ilayya annaka taji'uhu wa tada'ibuhu. Nabi SAW memasuki sebuah kebun milik seorang lelaki daripada kaum Ansar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW masuk kepada sebuah kebun yang mana kebun itu milik seorang lelaki Ansar. Dan dalam kisah ini Nabi SAW menemui seekor unta yang terdapat dalam kebun tersebut. Dan tatkala Nabi SAW melihat unta tersebut, ia merintih-rintih. Unta ni macam nak bagi tahu sesuatu, dia merintih, dan kedua matanya mengalirkan air mata. Ini dalam sebuah hadis. Nabi SAW menghampiri unta tersebut dan mengusap belakang telinganya sehinggalah unta tersebut diam. Baginda bertanya, siapakah pemilik unta ini? Datang seorang pemuda daripada kaum Ansar dan berkata, unta ini kepunyaan saya ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, apa kata Nabi? Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam menguruskan haiwan ternakan yang telah Allah berikan ini? Allah kurniakan engkau kelebihan, bagi engkau ada haiwan ternakan, tapi engkau tak takut kepada Allah ke? Kan? Sesungguhnya, apa kata Nabi? Ia telah mengadu kepadaku bahawa engkau membiarkannya kelaparan dan membuatkannya kepenatan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Kan? Pengajaran daripada hadis ini dapat kita difahami bahawa itulah anjuran supaya berbuat baik kepada binatang. Jangan kita menzalimi binatang. Dan kalau kita ada haiwan ternakan, haiwan peliharaan, ia merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut kan, haiwan ternakan ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kan? Lalu jagalah sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan dia kelaparan. Jangan dibebankan haiwan ternakan itu dengan kerja yang berat sehingga mencederakan haiwan ternakan. Dulu ramai orang bela kerbau kan, nak buat bajak kan. Tak salah nak bela kerbau kan, tetapi janganlah digunakan kerbau tu sehingga mencederakan dia sampai dia betul-betul tak larat nak bajak tanah tu kan, dia tak larat. Lalu kita pun makan pun kurang bagi kat dia kan, ataupun acah-acah bagi dia makan, letak makanan tu kat depan, jadi dia kejar makanan tu tak dapat kan, lalu dibuat untuk bajak tanah kan.
Anak-anak muda sekarang tak tahu jumpa tak jumpa lagi kan. Zaman saya jumpa kan. Jadi zaman sekarang jumpa traktor je. Jadi janganlah sampai menzalimi binatang tersebut kan. Dan juga dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i kan, hadis dengan sanad yang dhaif tapi sebuah hadis lah kan, tidaklah seorang manusia itu membunuh burung pipit atau haiwan yang lebih daripadanya dengan tujuan yang salah. Maknanya saja-saja je pergi bunuh burung kan, saja-saja membunuh burung, melainkan Allah akan menyoalnya pada hari kiamat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tujuan yang benar membunuhnya? Sahabat tanya, bila Nabi teguh macam tu, janganlah manusia ni bunuh burung pipit ataupun haiwan yang burung lah kan, dengan tujuan yang salah. Melainkan Allah akan soal nanti pada hari kiamat. Saya saja bunuh, Allah akan soal perbuatan kita pada hari kiamat. Lantas sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tujuan yang benar? Kan? Bagaimana yang dikatakan bunuh burung ni dengan tujuan yang benar? Ni sahabat nak penjelasan kan? Baginda SAW menjawab, kamu menyembelihnya lalu memakannya. Makna dibunuh burung tu dengan cara sembelihan kan? Sembelihan yang mana niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat sembelihan kan memang bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Mestilah semata-mata kerana Allah. Kita sembelih dan tujuan untuk makan. Bukan saja-saja pergi tembak burung tu dengan senapan angin. Peng kau mati seekor, peng kau mati seekor kan. Tapi boleh tak bunuh burung ni sebenarnya? Habis tu ustaz, habis putik nenan saya dikacaunya. Boleh tak? Boleh. Ada 5 jenis haiwan yang Nabi SAW benarkan kan? Tuan-tuan tahu tak? Ada 5 jenis binatang. InsyaAllah kita cuba sambung kan? Hadis tadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menyembelihnya lalu memakannya, bukan kamu memotong kepalanya lalu membuangnya. Makna dengan kejam tu putus je kepala burung tu, saja-saja buang. Saja-saja buang. Makna memang sembelih untuk makan. Dalam sebuah riwayat yang lain kan, sanad dhaif juga ni kan, dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membunuh burung pipit secara sia-sia, ia akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat, wahai Tuhan, sesungguhnya si fulan telah membunuhku secara sia-sia dan dia tidak membunuhku untuk mengambil manfaat. Riwayat An-Nasa'i kan. Hadis ini menunjukkan bahawa haram membunuh haiwan sama ada kecil maupun besar, melainkan untuk tujuan yang dibenarkan syarak, iaitu seperti memang kita niat nak makan burung tu, nak makan merpati tu kan. Sini jarang, susah nak jumpa merpati. Haji Musa selalulah jumpa kat KL sana, makan Hadramaut jumpalah kan. Tapi kat sini susah nak jumpa merpati sumbat dalam tu dengan nasi. Kan? Arab selalu buat kan. Merpati tu dibakar, dalam tu sumbat dengan nasi. Nasi yang beras-beras Faiza juga namanya kan. Dah kat sini beras yang besar, beras basmati. Beras basmati tu sumbat dalam kan. Buat dipanggang, dibakar, sedap. Allahu Akbar bila cerita buat makan ni. Allahu Akbar. Dan hadis yang dibacakan tadi, hadis tentang sembelihan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan berbuat ihsan pada setiap sesuatu. Apabila kamu ingin membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan tersebut. Apabila kamu ingin menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan tersebut. Hendaklah dia menajamkan mata pisaunya dan merehatkan haiwan sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan huraian daripada hadis ini iaitu, kalau kita nak sembelih, maka pastikan pisau sembelihan itu adalah pisau yang tajam. Berkaitan dengan binatang, haiwan yang harus untuk dibunuh di dalam Islam. Haiwan yang harus untuk dibunuh dalam Islam. Yang pertama, Islam adalah agama ihsan.
berbelas kasihan, yang tidak dengan sewenang-wenangnya membenarkan penganutnya membunuh makhluk lain dengan sesuka hati. Membunuh haiwan dengan sengaja tanpa sebarang sebab adalah tidak dibenarkan di dalam Islam. Saja-saja je pergi bunuh binatang. Kan macam tadilah ada senapang angin, nampak burungnya ditembak saja. Kat sini Malaysia tak boleh pakai senapang angin. Kalau dekat negara luar boleh je. Senapang angin masuk bulat timah tu, tembak, pam kan. Jadi bunuh dengan sengaja adalah dilarang, kan? Tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allah azza wa jalla anha." Qila ya Rasulullah wa ma haqquha? Qala yazbahuha fayakuluha wa la yaqta'u ra'saha yarmi biha. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang manusia membunuh seekor burung atau yang lebih daripada itu tanpa hak, kecuali Allah akan menyoalnya berkenaan burung itu. Lalu baginda ditanya, apakah haknya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, hendaklah dia menyembelihnya lalu memakannya, dan jangan memotong kepalanya lalu dibuangnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Dan yang kedua, jadi kita faham, nak bunuh binatang tadi dibolehkan dengan niat memang nak makan dia. Contoh burung tadilah. Dan yang kedua, kan, terdapat nas yang membenarkan umat Islam untuk membunuh haiwan-haiwan yang tertentu. Ada nas. Ini kerana sesetengahnya mengancam nyawa manusia, melakukan kerosakan dan sebagainya. Ingat haiwan yang mengancam nyawa manusia, haiwan yang melakukan kerosakan dan sebagainya. Dan dalam nas ini disebutkan haiwan ini dipanggil sebagai haiwan yang fasik. Bukan manusia dia aja, ada yang manusia yang fasik. Haiwan fasik. Haiwan natik siapa? Haiwanun natik. Haiwan natik saya dan tuan-tuan. Kan dalam istilah Arab ni kita juga haiwan natik. Binatang yang boleh berkata-kata. Kan? Boleh bercakap. Ni haiwan fasik. Iaitu apa dia haiwan fasik? Haiwan perosak yang boleh membawa mudarat dan bahaya kepada manusia. Ini seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun fawasiku yuqtalna fil haramil fa'ratu wal aqrabu wal khudayya wal ghurabu wal qalbul aqur." Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 haiwan fasik dan boleh dibunuh di tanah haram atau di luar daripadanya. Iaitu apa dia? Pertama, tikus. Cik T, orang Melayu takut penuh nak sebut tikus. Sebut je lah tikus. Pertama, tikus. Kedua, kalajengking. Ketiga, burung helang. Boleh dah je. Burung helang kalau kacau boleh. Kan? Yang keempat, burung gagak. Banyak kan burung gagak ni kan. Dia bawa penyakit. Dan dia merosakkan, haiwan perosak burung gagak ni. Kan? Kalau ada burung gagak, tak ada burung lain dah. Burung pipit pun tak jumpa dah. Kan? Banyak kat KL dah banyak ada burung gagak. Jangan kata kat KL, kat Masjid Selat pun dah banyak dah. Tapi alhamdulillah lah, MBMB banyak tolong kan. Dan seterusnya, yang kelima, anjing gila ataupun anjing yang mengganas, yang menyerang manusia, kan? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lafaz fawasiq berasal daripada bahasa Arab, iaitu fasiqa, dan merupakan kata jamak fuwaisiq, iaitu si kecil yang suka membuat kerosakan, kejahatan. Kan? Itu dalam istilah memberi makna sama, iaitu haiwan perosak, haiwan liar, haiwan buas, haiwan yang jahat, haiwan yang mengganggu, haiwan yang menceroboh, haiwan yang berbahaya kepada manusia. Itu dia punya kriteria dia. Kan? Lihat, boleh rujuk dalam kitab Lisanul Arab.
Perkataan fasik pada haiwan adalah dengan maksud dicabut kehormatan pada sebahagian haiwan disebabkan sifat haiwan tu yang suka membawa kemudaratan. Nyamuk bawa mudarat tak? Boleh bincang lagi Ustaz. Buat datang nyamuk JE, ambil engkau. Kan? Nyamuk kan bawa mudarat tak? Bawa mudarat. Lalat bawa mudarat tak? Dah boleh. Dah boleh dah. Pakai bunuh lalat kan? Bawa mudarat, kehinaan, kemusnahan kepada manusia. 5 jenis haiwan yang disebut, kan? Ni yang disebut dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan tidak bermaksud ia hanya khusus kepada 5 haiwan tersebut. Dan ia hanya merupakan salah satu bentuk iktibar, contoh dalam menyatakan jenis-jenis haiwan yang fasik. Maknanya apa tadi? Haiwan yang bawa mudarat, haiwan yang bawa kehinaan, kemusnahan kepada manusia. Haiwan perosak, haiwan dia, haiwan buas, haiwan jahat, haiwan yang mengganggu tanaman, haiwan yang menceroboh tanaman, haiwan yang berbahaya. Itu sifat-sifat haiwan fasik. Kan? Jadi boleh dibunuh. Kan? Jadi haiwan-haiwan yang ada sifat-sifat tersebut bolehlah dibunuh. Jangan dirisaukan. Kan? Ustaz kata suruh berbelas ihsan pada haiwan. Kan? Nak berbelas ihsan, kejar tikus lari lari kan. Kalau dia mendatangkan kerosakan pada harta benda kita kan, dia merosakkan, maka diharuskan untuk membunuhnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dalam waktu kan, malam ini kita mendengar sepotong hadis daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu as-sara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah fa syakara Allahu lahu fa adkhalahu al-jannah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ada seorang lelaki telah melihat seekor anjing memakan tanah kerana dahaga. Maka lelaki itu mengambil kasutnya lalu mencedokkan air bagi anjing tersebut dengan kasut itu sehingga memuaskan anjing yang sedang dahaga itu. Dan disebabkan kerana amal ini, perbuatan ini, maka Allah meridai baginya, kan? Lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Jadi kita dengar tentang hadis ini kan, anjuran supaya kita bersifat belas kasihan, berbuat kebaikan, bukanlah semata-mata kan kepada binatang. Kalaulah anjuran berbuat baik pada binatang, apatah lagi kebaikan yang kita buat sesama manusia adalah lebih lagi dituntun. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah atau yang kurang itu ada kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.